Saya mungkin boleh terima pendapat dan pandangan Tan Sri bahawa Pontian tidak ada niat untuk mengelirukan Dewan, tetapi kenyataan pada hari itu adalah mengelirukan Dewan. Dia tidak ada niat selepas dia menyatakan bahawa dia tidak ada niat, tetapi pada hari tersebut dia telah mengelirukan Dewan walaupun tanpa niat. Mengeliru tanpa niat seperti mana? Membunuh tanpa niat. Tan Sri, sila salam. Tan Sri Speaker. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang lain. Sila salam. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya mengalu-alukanlah keputusan Tan Sri Speaker yang mengamalkan dasar husnuzan ataupun baik sangka terhadap Timbalan Menteri Kewangan. Hanya bagi saya, sekiranya kesilapan beliau berlaku hanya sekali, di mana dia tidak sebut apa yang sepatutnya dia sebut, mungkin saya pun boleh berkongsi sangkaan baik Tan Sri. Tetapi dalam kes ini, dia telah meninggalkan perkataan-perkataan yang pokok 2 kali dan menafikan secara terus terang kepada soalan yang jelas dan terang. Maka saya merasakan, minta maaf Tan Sri, walaupun keputusan dah buat dan saya terima, tetapi bagi diri saya lah, saya sangsi akan niat sebenar Timbalan Menteri Kewangan. Terima kasih. Dan macam saya kata tadi lah, dia bunuh tanpa niat, dia mengeliru tanpa niat, dia mengelirukan Dewan tanpa niat, merogol tanpa niat. Itu. Sila Sepang. Selepas Sepang, PJ Utara, because involved in this. Lepas itu saya tidak terima lagi pendapat di luar lingkup yang sudah saya jelaskan. Sila Sepang. Terima kasih kepada terima kasih kepada Datuk Speaker. Terima kasih kepada dua-dua pihak lah. Saya ingin saya tadi apabila Menteri mengatakan ada 2 jaminan, satu yang tidak tertakluk pada akta. Saya harap kalau saya salah betulkan yang saya dengar jawapan Menteri yang 5.8 bilion itu explicit guarantee yang mana termasuk dalam bawah akta, iaitu Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965. Saya ingin bertanya beberapa penjelasan lah. Sebab apa? Sebab kalau benar apa dikatakan oleh Menteri tadi bahawa pinjaman 5.8 bilion itu adalah satu garanti yang tertakluk pada akta, saya ingin bacakan Akta Jaminan Pinjaman Pertubuhan Perbadanan 1965 di bawah section 2 subsection 3. Ini Menteri tidak payah jawab ini. Oleh kerana ini adalah side view saya nak tanya yang cuma saya mau entertain. Tidak payah jawab. Tak, saya pun tak nak. Saya Sila. Okay. Saya apa ni bukan saya bukan nak salahkan Menteri tak. Saya nak bertanya Sebab apa? Kalau dilihat kepada section 2 subsection 3 yang menceritakan tentang jaminan ini, kuasa untuk menjamin pinjaman, dia menyatakan bahawa tertakluk kepada subsection 4, Menteri hendaklah dengan seberapa segera yang mungkin selepas sesuatu jaminan di bawah seksyen ini diberikan, membentangkan di hadapan Dewan Rakyat suatu penyata mengenai jaminan itu bersama dengan satu salinan perjanjian tersebut dahulu. Saya ingin bertanyakan, adakah perkara ini telah dilakukan oleh pihak Menteri kerana perlunya Dewan Rakyat ini dibentangkan dengan jaminan itu? Terima kasih. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Yang Ketua kerana memberikan peluang bagi usul ini untuk dibaca dalam Dewan, disebut, dan juga memberikan peluang bagi Timbalan Menteri Pontian untuk memberikan penjelasan selanjutnya. Saya rasa ini merupakan satu amalan yang baik yang perlu diteruskan kerana ia akan menunjukkan bahawa tiada apa yang ditakuti oleh mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang ataupun Tan Sri Speaker sendiri. Dalam perkara ini, saya ingin juga menegaskan bahawa usul ini tidak dibawa oleh rakan saya, Pandan, secara remeh. Perkara ini hanya dibawa selepas dalam perbahasan semasa jawatan kuasa, peringkat jawatan kuasa
di mana kita sekali lagi meminta penjelasan seterusnya daripada Kementerian Kewangan, dan saya bahas hari itu. Akan tetapi soalan-soalan yang timbulkan merujuk kepada jawapan yang diberikan pada 6 hari bulan November itu tidak diberikan sebarang jawapan langsung. Isu itu tidak dibawa. Oleh sebab itu keputusan hanya dibuat untuk membawa usul hari kemudian. So usul ini dibawa bukan kerana kita nak sengaja nak mempermainkan perkara ini. Usul ini dibawa kerana kita berasa adalah penting fakta yang betul dikeluarkan dalam Dewan. Apa yang disebut luar Dewan, siapa pun boleh sebut. Tapi apa yang disebut dalam Dewan ini adalah secret, adalah dilihat oleh semua pelabur-pelabur antarabangsa. Dan ini penting untuk menghormati. Boleh saya mencela? Alian Berhormat, dulu Alian Berhormat, Tijo Tarak dulu. Untuk menghormati kedudukan parlimen sebagai sidang yang paling agung di negara kita. Itu saja yang kita minta, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Timbalan Menteri kerana membuat pembetulan dan juga membuat yang patut pengakuan yang patut dibuat dalam Dewan ini, dan kita harap perkara ini tidak berlaku lagi. Tentang isu sama ada ia jaminan bukan jaminan, kita boleh bahas lagi, itu tak apa. Tapi dari segi fakta mesti betul. Terima kasih. Alian Berhormat, ini bukan berbahas. Apabila Pontian telah menjawab, bermana saya buat ruling saya buat. Tetapi saya benarkan 2-3 orang ahli berhormat berdiri. Karena itu additional informasi kepada saya. Kita buat itu sebagai iktibar dan sedemikiannya. Karena kalau saya benarkan lagi 2-3 orang berdiri sana, bermakna berbahas. Bermakna subject, close, setiausaha, sila jalan tugas. Cukuplah tu, Tan apalagi Sri. agenda yang lain. Cukup Tan Sri. Cukup dah dengar keputusan berbohong tanpa niat tadi tu. Tak boleh. Tan Sri Speaker. Kena tarik balik. Tan Sri Speaker. Kena tarik balik. Tan Sri Speaker. Tak boleh cakap. Tan Sri Speaker. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul